Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung ke surat apa? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita salat 5 waktunya, puasa bulan Ramadannya, ia memeliharakan kemaluannya dan ia mentaati suaminya, maka ia akan masuk ke syurga Tuhannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Kita sambung lagi hak-hak suami atas isteri. Maksud hak suami atas isteri ini iaitu kewajipan-kewajipan yang terkena ke atas isteri. Kalau hak isteri atas suami, maknanya kewajipan yang mesti ditunaikan oleh suami. Ni hak isteri, hak suami atas isteri. Maknanya kewajipan tu hak suami yang wajib ditunaikan oleh isteri. Jadi hadis yang pertama minggu lepas, mana-mana isteri yang mati dalam keadaan suami dia redha kepada dia, dia masuk syurga. Kata ulama-ulama, maksudnya syaratkan dia ni orang beriman dan menunaikan sembahyang. Kemudian dijelaskan pula dalam hadis yang kita dengar tadi, seorang perempuan solat 5 waktu, puasa Ramadan, memelihara kemaluan, maknanya tidak berzina dan taat suami, dia akan masuk syurga. Terjadi kemuskilan di sisi ulama, benda maknanya masuk syurga. Masuk syurga terus Allah ampunkan dosa yang lain, atau ada cang masuk syurga? Pendapat yang paling ramai ialah diampunkan dosa-dosa yang lain dan tidak dimasukkan neraka walaupun ada banyak dosa yang lain, dengan sebab besarnya apa yang telah dia buat, iaitu semayang 5 waktu, puasa Ramadan, taat suami. Dan tu dosa-dosa banyak ni, dosa mulut, dosa mata, dosa tangan itu gini, Allah ampun berkat semayang, puasa dan taat suami. Sebagaimana Allah ampunkan orang-orang yang berbuat dosa dengan suatu amalan tertentu, ada kalanya Allah ampunkan habis dosa orang tu, banyaknya dosa, tapi dengan sebab dia suka bersedekah, Allah ampunkan dosa orang lain. Mudah bagi Allah Ta'ala. Ada kalanya dengan sebab dia suka membaca Quran, dosa banyak, tapi suka membaca Quran. Tapi janganlah apa kita buat dosa banyak malah baca Quran, bukan gitu. Yang perempuan-perempuan ni masuk neraka, maka jawab Nabi kata, kaifa zalik, kenapa terjadi demikian? Maknanya kenapa umatku perempuan ramai masuk neraka? Jawab Jibril alaihi salam, zalika likillati ta'atihinna lillah wa rasulih. Ramainya masuk neraka perempuan kerana mereka tak ramai yang taat pada Allah dan Rasul. Taat Allah dan Rasul tu kebanyakan hadisnya terang, semayang, puasa Ramadan. Nampak? Jadi 5, 6, 8 hadis daripada perawi yang berlainan, Nabi sebut siapa hak semayang, perempuan semayang dan mengerjakan puasa Ramadan. Ni tambahan, tidak berzina. Dan yang keduanya, wakillati ta'atihinna li azwajihinna, dan tak ramai daripada mereka itu yang taat ke suami. Jadi ulama pun himpun, kalau dia puasa semayang 5 waktu, puasa Ramadan, taat suami, dakhalatil jannah, dia akan masuk syurga. Orang tanya ulama, ada dosa dia lain, dosa duk balah dengan tu, balah dengan ni, Allah ampunkan. Dah molek perangan, dah molek, tapi Allah ampunkan.
Sebab tu Allah ni Ghafur. Nah, innallaha ghafurur rahim. Ghafur bukan ghafir. Ghafir yang mengampun. Ghafur maknanya sangat-sangat suka beri ampun. Sangat-sangat banyak beri keampunan. Nah, baca ghafur. Fa'ulun bukan fa'ilun. Nah, rahim lagi kasih sayang. Baik, jadi dengarlah puan. Nah, semayang dah, puasa dah. Nah, tapi tak taat ke suami, ini masalah. Syarat tak cukup. Nah, puan memang kuat semayang dengan tok lelaki, kuat puan, majoriti. Nah, kita tanya ramailah suami-suami. Kalau bangun subuh siapa dulu? Puan dulu. Kebanyakan 90% jawab puan dulu. Tu digeraklah kita. Nah, bagus dia. Bagian semayang bagus. Nah, majoriti puan nampak semayang bagus. Tok lelaki keluk-kelek. Nah, bangun subuh dia dulu. Mana Tik Mak? Tu tak? Kenyataan tu. Tu tak? Tak usah jaga sahang lah. Tok Imam mungkin Tok Imam seorang je. Orang puan dia bangun dulu. Nah, kebanyakan lah, tak mestilah kebanyakan ni bagus dia. Nah, puasa bagus dia, puasa. Nah, puasa dalilnya orang tanya, dah suami puasa kau? Suami puasa kau? Tak betul tu. Betul suami puasa juga, Ramadan mesti puasa juga, tapi siapa yang mudah qada? Puan kan dia ada qada. Nah, mudah puan qada. Tok lelaki sepu baru nak qada. Nah, tunggu sepu baru nak qada. Nah, kalau ada hutang. Nah, lebih dia. Bangun awal bagus puan. Cuma hak tak bagus di bangun awal tu kadang-kadang ngetek. Nah, kita bangun pagi ada 60. Jadi taat ke suami. Taat tu maknanya taat bahasa Arab Melayu ikut perintah. Ikut perintah. Nah, saya kata benda ya sagi sagi. Nak pergi rumah kakak je ni anak dia tu buat birthday ni. Tu lelaki kata dah sagi lah. Ada kerja nak kita lain. Berong halu, lebah madu. Tu kau puang. Ikutlah lah khabar lah kan. Kalau tu lelaki gerak tengah malam pukul 4 pagi suruh bangun buat si orang kena bangun, tak dia kata apa. Nah, tapi tak ada orang gerak pukul 4 pagi. Ni kau suruh buat air mo, tak dia air dah, air pulak. Jangan kata taat setaat-taatnya. Tengah hujan lebat tu suruh pergi buka pintu pagar, telefon buka, saya kata apa? Nak siapa ada rumah tu lelaki tak bawa kunci buka pintu pagar tengok hujan lebat, kena buka isteri kan. Dah benda balasannya mu kapan dak ayah cari makan duduk rumah goyang kaki, tok lelaki kena cari pitih pagi, petang, siang, malam we makan. Tu timbal balas dia. Dan security guard dia yang jaga keselamatanmu. Tu adil ya. Seorang pemudi datang kepada Nabi SAW. Dia bertanya, wahai Nabi Allah, sungguhnya saya seorang pemudi, saya dilamar seorang, padahal saya tidak senang kahwin. Apakah hak suami atas isteri? Seorang anak dara mari jumpa Rasulullah. Dia ni tak berapa minat nak nikah. Tapi dah orang mari minta. Orang mari minta dia. Dia pun kalau maknanya berasa boleh tunai nak nikah. Dah orang mari minta tak sedap juga. Nak roi korang. Dia pun tanya Nabi, pendekah tugas-tugas kewajipan atas seorang isteri kalau saya jadi isteri kat gini? Ringan ke berat? Nabi jawab, seandainya dari ubun-ubun kepala lelaki yang suami sampai telapak kakinya terdapat nanah, lalu ia menjilatnya, maka ia belum menunaikan syukurnya. Pemudi itu berkata, apakah saya tidak menikah? Nabi menjawab, menikahlah kerana menikah itu baik. Hadis riwayat Al-Hakim dan ia mensahihkan sanadnya daripada Abi Hurairah.
Yang pertama, terjawabnya bahawasanya hadis ini memang hadis sahih menurut Imam Al-Hakim. Walaupun beberapa orang ulama hadis mengkategorikan sebagai dhaif, tapi memada kalau seorang ulama hadis mengatakan sahih, maka boleh kita taklid pada pendapat dia. Di dalam bab hadis ni kita bertaklid sebenarnya. Ada hadis yang imam ni kata dhaif dan imam ni kata sahih. Kita bertaklid. Sebab tu kita orang kata bab pergi ikut ulama, kena ikut Nabi. Ni pandangan-pandangan yang boleh merosakkan agama Islam. Nak tolak mazhab. Ikut Nabi apa ikut mazhab. Kita pun ya tak ya cukup apa ikut mazhab. Mazhab ni siapa? Imam-imam lah, ulama-ulama besar, pandangan-pandangan mereka. Bukan kontraktor mazhab ni. Faham tak? Kontraktor lainnya. Menteri ke kita nak tolak? Kita nak ikut boleh ya. Dia orang yang reti. Jadi orang dia ingat ke dalam bab fiqh saja kita ikut mazhab ni, dalam bab hadis kita ikut mazhab kau. Yang kata hadis tu sahih Imam Bukhari, dia yang buat kajian. Faham? Kita pergi kata sahih, kita kata sahih tu kita kaji ke Imam Bukhari kaji? Saya jawab. Bila kita kata Imam Bukhari yang kaji sahih, kita pergi ikut kata sahih, kita dah ikut ulama itu. Ikut ulama tak? Ada tak Nabi kata hadis aku cakap tadi sahih? Nabi tak kata. Ulama yang buat kajian. Hasil kajian itu kita ikut kerana mereka ini banyak ilmu dan dipercayai. Ni ikut ulama bukan bab fiqh ya. Bab hadis ikut kau. Kalau tak mau ikut ulama, nak ikut Nabi, mu kena kaji sendiri ya, hadis ni sahih ke tak? Dia tu sahih, tu sahih Muslim. Daci, Muslim ulama. Nak sahih mu. Orang awam ni salah faham. Jadi Nabi kata gini, kalau nak kira tanggungjawab lah, nanah tu neleh daripada kepala suami sampai keting. Isteri tu jilat dengan lidah, bukan lak dengan tisu. Faham? Jilat dengan lidah, andainya belum lagi tunai tanggungjawab. Mana besarnya, beratnya. Ada pula hak bodoh, dia kata kotor. Ada pula Islam suruh jilat dengan lidah. Orang kata andainya. Lepas tu kalau bodoh duduk diam. Andainya aku pergi dulu. Faham? Andai tak pergi lagi. Sakit sungguh pokok ni. Terus suruh ngaji tak mau kira nak komplain tak mau je. Andai, buat andaian. Terus suruh ngaji tak mau kira nak komplain tak mau je. Andai, buat andaian. Macam dalam Allah sebut dalam Quran lah, kalau mu boleh buat mari orang yang berdosa, kalau boleh bayar dengan pitih sebesar gunung pun tidak diterima. Dah boleh bawa pitih ke tak? Tak boleh bawa. Dah kan Tuhan kata andai, kalau gitu. Bukan suruh jilat nanah suami, sakit kaya. Nak khabar besarnya hak. Tak ada pun berlaku dalam sejarah suami suruh jilat nanah dia. Tak sah daripada keting sampai atas bubuh, hak duduk di kudis dia pun tak ada orang suruh. Habis bekai suami pun tak suruh gitu. Pasal dia tahu dah kotor. Tapi takdir kata kalau dia buat sungguh tak tunang lagi. Besar suami ni. Dia besar pada raja, besar pada menteri besar. Besar dia lagi. Menteri besar, dia tak ada boleh arah bini kita. Kita tak wajib taat, tapi bini kita wajib taat pada perintah kita. Tu dia besar. Besar tak besar dia tanggung dosa kita. Bini kita tak tutup aurat tu beg luar, menteri besar tak tanggung dosa, kita tanggung. Dah tanggung dosa orang tolong biku besar lah. Lepas tu hak dia berat suami. Perempuan kata tak adil, lelaki boleh dua, perempuan boleh sebahagian. Tu jarum-jarum Yahudi Nasara tu. Allah kata li zakari mislu hazil unsain. Nampak? Bagi seorang anak laki-laki sama macam apa ni?
dua bahagian anak laki-laki dapat satu bahagian kepada anak perempuan. Maknanya kalau anak laki-laki itu dapat 1000, perempuan dapat 500. Dia kata tak adil. Adil dah. Sebab tok laki mudak semayang, mudak tanggung dosa dia. Mudak semayang dia tanggung. Tok laki mu tu bik luar gingai kalau pendek, mudak tanggung bini. Bini tu bik pakai kain belah, laki tanggung. Dosa. Nah, jadi imbalan daripada beratnya menanggung dosa orang ni dan lain-lain lagi lah, maka diberi akan lebih setengah daripada hak bahagian perempuan. Jadi orang ni dengar jadi takut, tak mau nikah. Nabi kata nikah lah kerana nikah itu baik. Baik tak baik boleh pahala kan? Cari pitih tu keluar pagi-pagi tu, cari pitih tu nak pergi makan anak bini, pahala. Bukan nak ada pahala. Nak cari pitih tu nak pergi makan ke anak, nak pergi makan ke bini, boleh pahala. Setiap suap yang ditelang oleh anak dengan bini kita, satu sedekah dia ni. Nasi lemak kita beli pagi sekian, bini kita, anak kita makan 8 kali suap. Nasi lemak zaman ni sikit sekian. 8 kali suap sama macam kita bersedekah 8 kali. Dah kali bini kita jadi apa, sebuku 6 buku. Nampak 8 kali 6 berapa dah. Banyak pahala. Patut kau puang tanya, dah orang lelaki ya boleh pahala, carilah makan minum anak bini, dah kau puang boleh dah. Dia tanya. Bagus tanya kita pasal nak pahala tak. Orang puang pun boleh juga. Dia buat makanan, dia siap makanan, boleh pahala belaka. Syarat nombor 1 orang berimang. Dan berimang masuk tak ada apa. Masuk ahli kelak tu. Baru piti masuk. Kena join dulu. Tak join tak masuk piti. Meleng. Seorang wanita daripada Khas'am datang kepada Nabi SAW lalu berkata, sesungguhnya saya seorang wanita janda dan saya nak menikah. Maka apakah hak suami? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bahagian hak suami atas isteri adalah bila ia suami menginginkannya lalu ia merayunya untuk dirinya, sedangkan wanita itu di atas punggung unta, maka ia tidak boleh menolaknya. Seorang janda mari tanya Rasulullah, saya nak nikah, benda gak hak-hak suami yang saya wajib ikut. Nabi kata, tunaikanlah segala permintaan suami, tetapi syarat yang tidak maksiat dan mungkar. Tu hak tak maksiat, tak mungkar kena tunai belaka. Pasal dia suami. Sama macam kita lah dengan ulul amri. Bila ulul amri pemerintah menyuruh kita berbuat, kita sebagai rakyat, dan benda tu tak haram pada syarak, kena tunai. Dalam satu hadis Nabi kata, bila imam pemerintah memilih kamu untuk pergi berjihad pada jalan Allah, kamu lari, maka berdosa besar. Tak boleh ikat lah. Maka suami kita kau apa hak dia suruh tak haram pada syarak, kena tunai. Syarat yang pertama tak haram pada syarak. Syarat yang kedua maknanya kuasa atas perempuan. Ada tak kuasa, tak wajib tunai. Isteri dia sakit dari nak bangun, suruh bangun juga pergi nak nasi apa semua, tu tak berdosa, tak tunai kan. Ada masyakkah. Dan begitu jugalah dengan maknanya nafkah batin. Kalau suami itu ingin berhajat lah, mana suami itu nak kepada mu ada hajat, nak jimak, maka tunaikanlah hajat suami walaupun sedang duduk di atas punggung unta. Maksudnya sedang naik unta, tengah naik unta ni mari pelik tu lelaki. Contoh lah, buat contoh. Maka suami pun nak isteri, faham tak lagi? Faham lah. Maka isteri kena tunai atas unta. Nampak? Patut ada orang pertikaian pula, dia tidak tahu tu lagu mana ni, kelih dia orang pelik-pelik sungguh ada. Jadi dia ni nak pertikai hadis mu. Ngaji tak mau. Mari sepu saja. Lepas tu tak nampak muka hidung. Ngaji. Wak bodoh tu boleh 15 tahun, wak senyak tu. Pasal cakap banyak. Kita hak bodoh ni kita nampak takkanlah nak jimak atau uta. Pasal kita nampak uta zu negara.
Sama Nabi ni, unta ni dia ada sekedup atas. Unta ni dia ada rumah atas. Faham? Ada rumah ditutup dengan kain. Faham ke? Tak je gelih. Dalam liwat cerita kan, agak dulu kan, dia ada unta tu, dia ada rumah atas. Faham? Liwat dengan kayu, waktu masuk dengan tiga apa semua. Kalau raja-raja gak molek lah. Kalau orang biasa gak kain buruk gitu lah. Dah orang nampak tak? Tak apa-apa lah hadis ni. Dia nampak unta zoo negara. Sakit tengok. Mana kalau kita gak lain ni dah naik unta dah, naik mana? Naik kereta, parking ambil highway. Nak tak ada apa-apa lah. Kabawi dari modal senang. Lebih tak amal lagi. Malah kata ya. Maknanya kena tunai, tapi yang jarang lah. Mana kalau tu kena tunai. Dah, tapi orang banyak takwil lah kalau itu begini. Tak nak lapar rumah lah, galak lah begitu begini. Mana apa bendanya gini dia kata pelik lah apalah. Tak. Elok dia kira yang mari. Itulah orang puang, kena tunai di mana-mana saja, dan benda itu maknanya terjaga, terpelihara daripada mata pandangan orang. Tak. Wajib kena tunai. Batu orang puang nak masuk bilik kena beritahu, nak tidur dulu kena khabar ke suami. Tidak boleh tidur senyap itu, kena khabar. Saya nak tidur dah, ngatuk mata kan, nampak? Baru boleh, kena minta izin. Siapa gitu semua tau. Gitu lah. Tak semua dah gitu lah. Dah kalau tak khabar tak boleh. Sebab apa? Dah kalau kita suami berajak ke kita, dia masuk kita kerah-kerah dah. Tak jadi gawat dah muka. Macam berik basikal jadi. Kena khabar. Dan pula dia kena masuk dulu dalam bilik daripada suami. Itu adab-adab orang berumah tangga. Faham? Ni suami tak malang duduk dalam bilik, dah masuk panggil juga lijo semek ya kek. Lijo dah masuk kejap bang, sikit lagi sambungan ni. Eklang nak tengok drama. Banyak hal lah. Kalau tengah basuh pinggang, orang basuh pinggang ni tak tengok. Tak boleh dipanggil, pergi selalu. Tengah basuh pinggang, lepas pinggang. Tengah basuh baju, terajang mesti basuh. Pergi dulu. Suami kita nombor 1, number one Malaysia. Sungguh gurau kau. Nak ni tak banyak takwil, lijoh, seni, semek, selemeng dak. Mak ayah panggil, panggil mak. Tua tu. Laki mung tu. Kena pergi ya. Nak. Nolek macam-macam bunyi. Hak gigi tapi bilang bunyi. Nak. Awal saya panggil. Tak usah bunyi laki kita kan. Ikut iwak nak mana. Orang Padang gitu kalau panggil kena pergi tengah masuk, kena tinggal, kena basuh tengah tinggal, kena mandi. Mandi tinggal tubik dengan sabun-sabun gitu. Faham? Kena pergi dulu. Berat kita. Berat asal nikah. Berat asal nikah. Masuk dulu awal. Kita tahu dah nak masuk pukul apa dalam bilik. Dia bagi kata masuk pukul 12. Pukul 11 kena siap belaka. Apa pak tidur apa semua. Bilik tidur tu kena kemah macam dalam hotel mau. Tengok hotel kan. Dia kata dah boleh checking boleh masuk ni. Sekejap 10 minit dia tengah kemah bilik. Kemah ujung cadar tu sama dengan lek ni. Latar pokok katok buih sama. Latar balik ibu tengah, akak cadar. Atas meja tak ada benda. Dalam bilik air kosong licin, tak ada siapa sikit. Tu dia nak ajar tu. Mana hotel tu buat rumah. Jadi rumah kita pergi hotel gitu. Macam sarang kuku berkembur kali. Tu orang puang kau. Ngok kan ni wajah sama. Pada ada sembang ni sembang kakang lagi mau kakak mau dara, kakang lagi mau adik. Tak apa, biar selesai dulu rumah kita. Kat tu lelaki kita nak tidur. Ni cadar belepak semak bawah kaki cadar. Batal balik sakut tak kipah. Anak buat main. Dengan pasir penuh atas kaki. Miang tu lelaki tidur miang.
Allah Rabbi. Nak belebel biasa nak belebel. Sebahagian hak isteri untuk suaminya tidak memberi sesuatu kecuali dengan izin suaminya. Ya, ini sesuatu kita nak buat, nak ambil, kena minta izin. Walaupun benda tu benda kebajikan, nak ambil duit suami, nak pergi derma, tak boleh. Kena telefon dulu. Ni, ada orang kutip derma ni, kita nak pergi derma RM10, nak ambil duit abang, boleh tak? Boleh. Boleh. Melainkan dia beri izin hak sama dah. Ingatlah kalau ada orang mari kutip derma itu gini, minta derma, minta zakah, beri lah. Tu tak apa lah. Sekali izin je. Jangan awak pandang-pandang. Ni ambil duit tu lelaki. Nak. Kain-kain baju-baju bagi ke adik-adik. Nak. Tu lelaki kata dah pahana keluar ambil koko apa beli ni. Adik ni dia kata kenang luar ni. Dah mana? Dah wi ke dia? Wi ada dia nak. Blok dah. Harapan. Haram. Dosa tu. Tak boleh. Neh. Hak mana-mana. Kuih nak pergi rumah orang, hak harta suami lah, tak boleh. Naikkan suami pesan dah, ataupun kita minta izin. Suami kita tak ada rumah, mau outstation. Kabar ni bang, lain kali kalau ada buat kuih-kuih lebih ada, tak pergi makan, kata nak tahu bazir, wih ke jerang. Tak apa lah, wih lah. Tak apa lah gitu. Nah. Jika isterinya melakukannya, maka dosa baginya dan pahala untuk suaminya. Dia beri ke orang duit suami dia, suami dia tak beri izin, dia pergi derma 10 ya duit suami tak ada rumah, maka berdosa isteri. Dan pahala derma 10 ya duit suami tak ada rumah, maka berdosa isteri. Dan pahala boleh tak? Boleh ke suami, pahala 10 ya tu. Dan sebahagian daripada haknya itu ialah tidak puasa sunat kecuali dengan izinnya. Nak puasa sunat mesti beri kebenaran kepada isteri. Nabi sebut haram. La yahillu, makna haram. La yahillu, tiada halal. Dalam hadis Nabi kata tak halal. Tak halal maknanya haram. Seorang isteri puasa sunat, sedangkan isteri suaminya hadir. Mana hadir ni? Ada di rumah ataupun akan balik pada waktu siang hari. Kalau suami dia akan balik pada waktu malam hari, tak haram dia puasa sunat walaupun tak izin. Faham? Suami dia akan balik pukul 8 malam. Malam dah. Orang buka dah, tak apa. Elak dia jika suaminya nak jimak dia, tak boleh. Jadi ganjak. Suami nak jimak, dengar puasa sunat, ganjak pula. Tak khabar setarang nak puasa. Dah ganjak dah kat cetang tu. Dan suami tak ada, suami musafir, tak apa lah, tak izin, tak apa. Pasal suami tak ada, patut nak khabar hak suami. Padahal besar dah puasa tu. Allah kata as-saumu li, puasa tu aku, wa ana ajzi bih, aku tu kan bayar akhirat lagi. Tapi dah suami tak izin, haram, tak boleh juga. Jadi ibadat mesti dengan ilmu, dengan ikut sih. Jika ia mengerjakannya, maka lapar dan haus tidak diterima daripadanya. Jadi puasa sunat juga suami tak izin, maka dia hanya boleh lapar dahaga je, pahala tak ada. Jika ia keluar daripada rumahnya tanpa izin suaminya, maka ia dikutuk, dilaknat oleh malaikat hingga ia kembali ke rumahnya atau ia bertaubat. Hadis riwayat Baihaqi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jangan keluar ni hadis sahih. Daripada hadis-hadis yang lain banyak sangat hadis sahih melarang perempuan keluar dari rumah tanpa izin suami. Yang bolehnya darurah. Nak pergi makan pula, suami kata jangan pergi, tak boleh pergi. Bila pergi, la'anat hal malaikatu hatta tarji'a au kama qala. Dia pergi juga, suami kata jangan pergi juga, maka dilaknat oleh malaikat sampai dia kembali semula di rumah. Mana turun laknat atas batang tubuh dia selama dia duduk di luar rumah. Kalau dakwi tu baik kau masang lalu muka. Nak pergi jalan sekejap ni, ada janji dah kawan tani ni, ada nak buat tunjuk Tupperware sikit. Dia tetap tani satu baik jangan muka dia.
Nah, daripada masjid jadi maybe muka. Bekok lalu. Nah, ni orang puang. Kita kena ingatlah suami kita tu kan, perintah dia wajib, kita kena akur. Dan bila kita taat perintah suami tu, orang taat perintah Allah. Nah, lawang perintah suami, lawang Allah dah. Allah suruh taat suami. Nah, tapi suami kena ingat, walaupun kita ada kuasa veto, maknanya bermudah-mudahlah dengan isteri. Nah, dia nak pergi jalan sama kakak dia, pergi dah. Jangan balik lewat, sudah beri dia ke lapangan. Dia nak pergi rumah mak saudara dia, lama tak pergi atas lah. Nah, hak dia. Dia ada hati buruk kok, supaya rasa senang hati. Nah, sebab bila kita tak pergi benda-benda gitu, kadang tak senang hati. Bila tak senang hati kok, payahlah. Jadi dosa kau banyak. Kita tahu dah, kalau kita tak pergi memang dosa dia. Nah, kau dosa kau banyak. Memang tak juga harah dah benda dia nak pergi sangat, rumah kakak, rumah abang, rumah apa, kita tak pergi, hidup bekak itu. Duduk muka lebihnya yang kali cakap ngasau dengan anak pun banyak dah, lebih kurang kapok lalu panasan kita tak pergi. Jadi bakal pelik ni kucing lagi ikan yang kentong. Apa pasal nak marah kita. Jadi banyak hal lalu tak juga harah lalu. Jadi tasamuh, buat mudah-mudahlah sikit, walaupun kita ada hak, beri kelonggaran. Hikayat, seorang laki-laki telah berangkat untuk keperluan keluarga dan dia telah pesan pada isterinya untuk tidak turun dari tekak atas ke tekak bawah, padahal tempat ayahnya di bawahnya. Lalu ayahnya sakit, maka wanita itu mengirimkan utusan pada Nabi untuk meminta izin turun kepada ayahnya. Maka Nabi SAW bersabda, taatilah suamimu. Lalu ayahnya meninggal dan ia dikuburkan, maka Nabi SAW mengirimkan utusan kepadanya, di mana baginda memberitahu kepadanya bahawa Allah telah mengampun ayahnya kerana taatnya ia isteri kepada suami. Isteri duduk rumah pelik zaman dulu nah. Zaman Rasulullah ada dah rumah pelik. Rumah pelik ni rumah tekak dan buat dengan batu. Rumah pelik panggil. Rumah Arab ni dia batu, rumah dia buat dengan batu, seluk. Nampak? Tekak kalau tengok zaman dulu kau tekak dah. Zaman Rom purba itu rumah tekak dah, kita tak ada lagi rumah pelik kediang ni. Jadi kalau duduk tekak atas, tekak 2, tekak 3, kalau dah ayah duduk tekak bawah rumah ayah. Nabi suami dia kata, kalau aku dak balik lagi jangan turun, aku dak izin. Jadi turun bawah, duduk atas tu. Arab pasal gitu, kalau kata tak turun, duduk atas tu, makan minum atas tu, tak turun tekak bawah. Ayah sakit. Bila ayah sakit, tak turun. Pasal apa? Suami pesan, tak turun, taat sungguh mati tak turun juga. Pasal apa? Ayah pesan, suami pesan, ayah mati tak turun. Tanang orang cerita ke Nabi, taat sungguh orang puan ni. Suami dia pesan tak turun sungguh. Sampai ayah mati tak turun juga. Nabi panggil seorang budak kulit hitam, pergi khabar kepada orang puan ni, khabar ke dia, berkatmu taat ke suamimu, Allah hapus dosa ayahmu semua sekali. Tu hebat. Berkat taat suami. Tapi payah nak jumpa lah hak taat ni. Barang payah mahal selalu. Kalau jenis taat gini 30,000 tak apa mas kahwin. Ni kat kita habis 8,000 7,000, tanya balik dari itu. Nampak? Dalam wis 1,000 sebulan, 400 sebulan, lawan cacang. Oleh-oleh ada lawang. Apa kau? Ada taat gitu. Kata tak tubik. Tak rayak sikit muka senyum manis. Nampak? Kata nak suruh beli benda-benda kita tak saya beli lagi beli tahun depan. Tak apalah bang. Manis muka. Tahun depan dah. Ada kita gitu. Jadi pelawan di muka. Payah. Nabi apa dah? Perempuan yang salihah. Seperti seekor burung gagak putih dalam 200 burung gagak hitam. 200 ekor gagak hitam ni bini kita. Seekor putih tu perempuan salihah. Payah jumpa. Cari tanya orang nembok gagak. Jadi nak jumpa putih jarang-jarang sangat ada seekor. Sebab tu dia kata al-mar'atu salihatu khairum minal mar'is salih atau kama qala. Perempuan salihah lebih baik daripada laki-laki salih.
Sebab apa pula perempuan baik pada laki-laki? Sebab barang payah ada. Bila payah nak jumpa, harga mahal. Perempuan solehah payah dah kita temu, laki-laki soleh ramai. Nah, tapi bila ada hak payah, mahal pada hak ramai. Dia gitu. Nah, sutir batu mahal pada selori. Batu zamrud. Nah, satu batu permata zamrud RM3,000. Dah tu batu kelikis selori RM300. Nah, ambil tepuh RM300 selori. Nah, tu baru hak biasa RM3,000, 3 juta dia harga batu mata. Berapa mahal kan? Payah ada. Kalau berlambak-lambak batu zamrud, hak berkilat-kilat, ada gaiwang, ada star tu, boleh kau dengan peti melu tepi jalan. Dah naiklah harga, jadi murah pula. Nah, kayu jandang RM5,000 sekilo. RM5,000 sekilo ada orang ni kayu. RM5,000. Nah, kayu getah RM500 selagi. Nampak? Pasal apa? Kayu tau berlambak-lambak. Kayu jandang payah. Nak cari kalau biar-biar gerak, buat parking sikit kereta. Parking. Apa? Nampak macam kayu candang. Hoi, kayu tak biar-biar jalan gitu. No, dalam bukit baru itu tumbuh candang. Nah, cikgu Cik Ma jaga. Nampak? Kenal tak cikgu Cik Ma? Dengan Cik Lijah. Tak? Ada gajah dulu, rimah dulu, baru jumpa candang. Candang ni candang banyak berlari-lari jumpa tu Cineri biar sekolah. Hei, candang tu daun pandang. Nah, payah ada mah. Itu perempuan yang solehah payah ada. Bila ada, khairun minal mar'i salih. Tu sungguh kan. Tapi ingat, walaupun dia tak boleh keluar, kalau kita tak boleh keluar, berilah dia keluar. Dia nak tengok alam kok, nak tengok dunia juga, nak tengok laut kok, dah. Nak tengok langit kok, tersebut di dalam suatu hadis, wallahu a'lam. Tengok soalan kan. Berhubung ibadah mengeluarkan zakat fitrah sekarang, iaitu kita disarankan mengeluarkannya di awal Ramadan, sedangkan ianya sunat dikeluarkan setelah selesai Ramadan. Yang ini bermula malam 1 Syawal hingga sebelum solat Aidilfitri. Juga dipahamkan kutipan zakat ini dikumpul dan dibahagikan pada tahun berikutnya. Saya agak keliru lah berhubung fakta di atas, dan berpendapat kebanyakan malam sunat sekarang semakin hari semakin ditinggalkan. Pohon pandangan. Baik, dia kata ada sekarang disarankan kalau keluar zakat fitrah awal Ramadan. Awal Ramadan ni maknanya 2-3 Ramadan, minggu pertama Ramadan. Nah, sekarang ni lah maknanya kerajaan suruh pemerintah galakkan kita bayar fitrah awal Ramadan. Sedangkan dia kata yang sunatnya malam hari raya dan pagi sebelum solat raya tu. Nah, jawabnya gini, dengar molek. Yang datang kepada kita dalam hadis-hadis, waktu sunat yang paling afdal sekali pada pagi sebelum solat hari raya. Dan malam hari raya itu bermula waktu wajib. Lepas tu ulama' kata sunat mengeluarkan zakat fitrah, bayar zakat fitrah pada pagi hari raya atau malam hari raya. Dan harus mengeluarkannya pada awal Ramadan, hukumnya harus. Jadi keluar awal harus, dan keluar lewat sunat. Nampak? Hak tu hak asal agama. Tapi kadang-kadang disarankan keluar awal. Sebab apa? Dia ada sebab dia. Zaman Rasulullah SAW itu orang mari terima zakat hari tula juga, hari itu juga ambil zakat. Jadi keluar sebelum solat raya, sembahyang bagi selalu, sesal masalah. Zaman kita ni kalau kita keluar zakat fitrah pada pagi sebelum solat raya, siapa ada tangan pagi tu? Doa pasal keadaan masyarakat yang begitu ramai dah. Orang begitu ramai dah, jadi nak buat macam zaman Rasulullah tak boleh. Jadi sebab itulah digalakkan bayar awal daripada hak sunat awal raya lewat. Maka sekarang ni ambil hak harus. Jadi jangan salah faham, walaupun ini anjuran pemerintah, tapi tepat sebagaimana yang diluluskan oleh kehendak-kehendak agama.
Sebab kalau kita bayar lewat gak dang tak sama. Sedangkan zakat ini untuk dia makan hari raya. Nah, dia seronok pada hari raya boleh makan kema. Nah, jadi pas maya raya boleh kema. Orang miskin tak piti nak beli kema. Makanlah dengan anak bini sukanya hari raya makan kema. Mana dapat bantuan zakat itu pada hari itu. Dan kalau kita tunai pagi raya baru ke raya piti, siapa tak kerja hari itu? Doa waktu dianjurkan. Kerana keadaan rakyat telah ramai. Nampak? Tu maslahat dia. Soalan seterusnya, mana lebih pahala tadarus Al-Quran dengan ngajar Iqra pada remaja, iaitu dalam bulan Ramadan? Dia tanya. Dia ngajar Iqra, mana ngajar belajar membaca Quran. Seamalan yang baik. Ajar orang-orang remaja-remaja lah, istimewanya budak-budak muda ni ramai nak baca Quran. Dia ni ajar baca Quran bulan Ramadan. Dengan tadarus Quran. Tadarus ni maknanya baca Quran lah, seorang baca, seorang dengar, seorang baca, seorang dengar, atau seorang baca, 5 dengar. Tadarus atau perigah. Jawabnya, tidak ada dalam mana-mana hadis yang sebut pahala ni lebih banyak pada pahala ni. Tak ada sebut. Cuma kalau ambil hak asal, hak sunnahnya, tadarus. Nampak? Tadarus. Sebab apa? Sebab tiap-tiap bulan Ramadan Jibril alaihi salam datang bertadarus dengan Nabi sallam. 2 orang. Nabi baca, Jibril dengar. Nabi baca, Jibril dengar. Itu asal amalan tadarus bulan Ramadan. Nampak? Jadi hak asas sunnahnya hak tu tadarus. Sunnah. Kita buat di masjid lah, zaman Rasulullah tak, di Gua Hira. Nampak? Jibril mari bulan Ramadan, hak mana ayat, hak surah, hak Nabi turun dah, Nabi baca balik, Jibril dengar. Jadi kita ikut amalan tu boleh pahala besar. Nampak? Kemudian hak ajar orang Iqra ni, kita tak ada orang Nabi pun pahala dia. Jadi kita tak usah katalah hak mana lebih besar pahala. Nampak? Kita nak faham semua ni berpahala di sisi Allah. Cuma hak Nabi amalnya tadarus. Saya nak ganti puasa arwah isteri saya pada hari 10 Syaban dan ke atas, boleh tak? Jawabnya boleh. Ulama membenarkan puasa lepas pada 10, iaitu puasa-puasa yang kita telah jadikan sebagai wirid. Wirid ni maknanya yang kita amal sak modah, Senin kami. Maka lepas 10 boleh teruskan Senin kami. Belum pada tu tak ada Senin kami, pas 10 je kalau kata nak Senin kami. Tak boleh. Faham? Sama-sama dah. Nampak? Di puasa selang sehari. Pas 10 pun boleh teruskan. Begitu juga dengan puasa nazar dan puasa qada. Boleh. Soalan seterusnya, saudara saya memohon teroka tanah kerajaan. Beliau telah menanam pokok buah-buahan dan sebagainya. Mungkin oleh sebab politik, permohonan beliau dibekukan dan ditolak oleh pihak pejabat. Dan pihak pejabat nak bagi sagu hati atas kerugian beliau. Baru-baru ini anak beliau telah buat permohonan juga untuk dirinya atas tanah itu. Atas yang sama anak pula pohon melalui orang kuat JKK. Dan telah berjaya. Adakah tanah tersebut menjadi hak milik anak beliau atas atau jadi harta pusaka yang mati dibahagikan kepada adik-beradik yang lain juga? Saudara saya telah mati sebelum arwah anak-anaknya dapat tanah itu. Baik. Ayah minta tanah, tak dapat, tak lulus, tak dapat lah. Tak dapat. Bila tak dapat, jadi tak milik ayah? Jawab. Tak. Anak minta dapat, milik siapa? Milik mana? Lepas tu ayah mati, bagi tanah tu. Dapat, jawab lah. Tak saka lah. Nampak? Dia yang jadi saka ni, ayah tu minta boleh. Boleh ke ayah? Dah nak boleh ke? Dah nak ayah nak tanah sepohong pun mati. Anak tanah mati. Baru tanah saka. Adakah batal kalau dia ni menangis hingga tersedu-sedu
dalam solat fardu atau sunat. Ulama-ulama fiqh menyebut ada kalanya menangis itu membatalkan sembahyang, ada kalanya tidak. Menangis yang tidak membatalkan sembahyang iaitu menangis yang mengeluarkan air mata saja, walaupun banyak air mata, 15 beledi tak batal juga, sebab keluar air mata tak batal sembahyang. Yang keluar khuruju syai'in min sabilaini, keluar suatu daripada dubur atau kubur, baru batal. Walaupun setitik air mata selari tak batal. Kemudian mengeluarkan suara batal sembahyang. Batal sembahyang. Tentang forex, pasal baru ni Ustaz kata forex haram, tapi Mufti Perak kata tak boleh. Mufti Perak kata boleh main. Dia bukan kita kata haram, ulama-ulama kata haram, kita senyapa je. Nampak? Kita tolong siapa? Bila kita jawab ni bukan fatwa kita bukan mufti. Kita beri kalau benda tu tak ada zaman dulu dalam kitab-kitab lama. Tak, kita tengok pada fatwa-fatwa lain ni, kita tolong nyapa, bukan kita fatwa. Kita nak fatwa ni kita kena darjat mufti tu. Kita tolong nyapa je. Jangan kata kita kata haram. Jadi hukumnya masih lagi haram. Nampak? Kerana banyak berlaku pelanggaran syarat dalam masalah dalam penjualan apa benda ni, wang tunai. Dia wang tunai ni dia kena qabat, tidak dihutang. Jual wang. Berarti kalau nak jual wang mata wang asing ni, kita beli dulu wang tu. Beli dulu, faham? Beli wang sungguh, lepas tu jual balik. Tak apa. Itu pun kalau negara orang Islam tak boleh. Macam negara Iraq. Iraq ni sengaja dihancurkan ekonomi oleh mereka. Sengaja buat, faham? Bila hancur ekonomi, pitih dia murah. Bila pitih murah, jutawan seluruh dunia pakat beli duit Iraq. Sekarang ni dia maju balik supaya naik, supaya pitih-pitih Iraq ada dalam dia, tangan dia jadi mahal, jual balik. Nampak ke? Tu haram. Pasal apa? Menzalimi negara umat Islam. Ni tak ada qabat, pakai main atas kertas saja. Lepas tu kalau mah dengan mah ni tak boleh hutang. Nak beli mah dengan mah, syaratnya tak boleh hutang, dah kena sama nilai. Sama kes tu juga dengan wang forex. Bab pitih dengan pitih. Nampak? Nak beli mah orang, nak trading, beli dulu. Jual dulu mah kita, hak kita pakai, baru beli hak dia. Dia tak boleh tukar gitu. Kenal hak ni hak sini hak baru yang 2000. Kita pun bawa dah kata kita hak lama. Tukar gitu. Haram. Kena tanya dulu tuan kedai, nak beli mah kita berapa hak kita ni? Dia setuju nak beli 800. Harapnya kita beli ke dia lagi. Mana tambah 1200 lagi baru boleh. Selesai hak ni dulu. Jual kita dulu, baru beli hak dia. Kalau kita nak tukar boleh, tapi kita mesti 2 mah, dia 2 mah. Kita 8 gram, dia kena 8 gram. Itu syarat dia. Tidak jadi riba. Jelaskan tentang perniagaan 9/10 punca rezeki. Betul. Nabi sebut 9/10 daripada punca rezeki itu daripada perniagaan. Betul juga hadis ni. Sebab banyakkannya sumber daripada perniagaan. Nega. Banyakkan orang nega. Dia tidak, saya kerja-kerjaan nega. Dah saya kerja swasta. Swasta perniagaan tu. Banyak benda nega. Bukan nampak nega ni orang jual mi. Nampak? Perniagaan ni luas. Saya tak nega kerja dengan kapal terbang mah. Nega tu. Faham? Nega kapal terbang, aku orang ambil tambang. Nega kau. Soalan seterusnya. Saya buat pinjaman bank dari bank. Memang dah. Untuk menjual boncon dan bunga api. Apa hukumnya? Jawabnya dulu, dah bank pergi kemu, nak pinjam, nak pergi jawab bunga api. Nampak bank mana nak pergi pinjam? Jawab macam bank tak dulu. Nanti bank dulu kita jawab.
Nak buat pinjam 200,000 bank tu nak buat beli benda, dia kena tahu dulu. Nampak? Kita punya perniagaan bukan nak pinjam 200,000. Ya. Yang gitu. Tahu dulu perniagaan kita, sebab dia nak pinjam ni mesti dia nak bayar balik. Bila nak balik dia dah tahu dah kemampuan kita bayar balik. Nak jual bunga pi. Ya, pi pinjam bank lain. Apa hukum membaca khutbah yang panjang hari raya dan hari Jumaat dan gerhana matahari? Jawabnya disebutkan di dalam hadis bahawasanya sebaik-baik khatib ialah yang khutbahnya pendek dan semayangnya panjang. Jadi ulama-ulama menyebut kalau khutbah Jumaat lah, khutbah Jumaat yang baik, yang afdalnya khutbahnya pendek, bernah dan padat, dan solatnya panjang. Tapi kita ni solat pendek, khutbah panjang. Apa hukumnya? Hukumnya khilaful aula. Apa makna khilaful aula? Khatib ini telah menyalahi yang lebih utama. Tapi tak haram menyalahi yang lebih baik. Sebab yang lebih baiknya khutbah tu pendek. Nampak? Dan semayang tu panjang. Kita khutbah panjang sangat. Semayang pendek je. Kuliah je pendek. Jadi Nabi kata orang yang bijak, orang yang faqih, mana yang cerdik, khutbahnya pendek dan semayangnya panjang. Nampak? Jadi kalau boleh buat gitulah. Tapi khilaful aula ni tak sampai darjat makruh lah. Menyalahi yang lebih utama. Soalan seterusnya, adakah batal ismayang antara saya dengan anak saudara perempuan isteri saya? Anak saudara perempuan bini kita. Jadi anak saudara sabit tau. Kita lelaki dengan setul dengan adik ipar, anak saudara bini kita. Anak saudara bini lah, perempuan besar lah, katakan dia 20 tahun. Jawabnya tak batal kalau kita tiada wuduk. Dah ada wuduk, batal lah. Sebab anak saudara bini kita bukan mahram. Dia nak tahu batal tak batal bila bersentuh, kita kena kenal dulu mahram. Kenal mahram, selain itu batal. Sebab tu mengenali mahram itu satu kewajipan. Mahram itu 7. Yang pertama 7 dengan sebab nasab. Yang kedua dengan sebab susuan, 7 kau. Yang ketiga dengan sebab musaharah. Itulah mahram kita. Sikit je. Lebih pada itu maka bukan mahram. Bukan mahram dipanggil ajnabiyah, perempuan asing. Kalau isteri saya meninggal, boleh ke si suami berkahwin dengan anak saudara arwah isterinya? Hak tadi juga lah tak? Anak saudara bini. Bini dia mati, dia nak kahwin dengan anak saudara bini. Nampak? Boleh tak? Boleh. Yang tak bolehnya madu 2 orang, anak saudara dengan mak saudara dalam satu masa. Haram. Wa ang tajma'u bainal ukhtain, dan haram kamu madukan antara berdua yang bersaudara. Dua bersaudara ni adik beradik atau mak saudara dengan anak saudara. Haram jadi madu, faham? Soalan seterusnya. Bagaimana kalau hamba nak lakukan solat tahajud 4 rakaat dengan 1 salam, bolehkah hamba buat demikian? Adakah ianya punya tahiyat awal? Bagaimana niatnya? Tolong jelaskan, tunjuk dan ajar hamba yang jahil sangat ini. Begini tuan hamba. Begini tuan hamba. Solat tahajud, solat sunat, dia tak menjadi wajib melainkan kita nazar. Aku nazar kerana Allah, kalau aku dapat projek ni, aku nak tunaikan 2 rakaat solat tahajud, maka jadi wajib lah situ. Kalau tidak, sunat. Waktunya dalam pada waktu malam. Syaratnya selepas kita menunaikan solat isyak dan selepas daripada tidur.
Tidur tidak disyaratkan selepas solat isyak. Sebelum solat isyak pun boleh tidur. Lepas maghrib dia tidur, bangun pukul 11 malam, boleh solat tahajud dengan syarat solat isyak dulu. Faham? Atau dia solat isyak dulu, lepas tu dia tidur. Tidur tu sekejap saja, tidur pukul 9, bangun pukul 9.30. Dipanggil tahajud juga. Dah afdal tak? Dah afdal. Yang afdal 2/3 malam mengikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu pukul 3, pukul 2 le kata. Kemudian solat sunat ni dia nak buat 4 rakaat. Ingat, kalau kita nak buat 4 rakaat, boleh kita buat dengan straight tanpa tahiyat. Boleh buat sah. Dan yang comel, yang afdal dengan ada tahiyat. Tahiyat awal macam solat isyak. Tetapi semayang ni semayang malam. Semayang malam tidak afdal kita buat 4 rakaat. Yang afdalnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kerana suatu hadis sahih Nabi bersabda, salatul laili masna masna. Solat malam itu 2 rakaat. Anjuran ini bukan wajib, sunat. Sunat kita jadikan 2. Nak buat 20 ke 800 ke, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sesar masalah. Soalan seterusnya. Banyak lagi. Apa pandangan apabila setengah pandangan mengatakan ahli tasawuf tarekat menganggap orang lain tidak mengikut tarekat yang dianutnya? Adalah tidak betul. Dan apakah ini dikatakan penyakit hati yang sering dialami oleh mana-mana ahli tarekat yang ada sekarang? Baik. Dia kata ada pandangan yang mengatakan ahli-ahli tarekat, ahli tasawuf memandang remeh atau rendah kepada orang-orang lain yang tidak menyertai tarekat dan jemaah tasawuf mereka. Adakah ini maknanya penyakit hati juga? Jawabnya ya. Bang, dia orang menyertai satu tarekat. Bila dia menyertai tarekat, kemudian dia menganggapkan orang lain yang tidak bersama dengan dia kurang elok, kurang afdal. Ini semua ni bid'ah mereka. Kita bertasawuf, bertarekat bukan nak ukur orang, bukan nak baiki kita. Nak baiki kita, maka intipati daripada ajaran tasawuf ni, tarekat ni dikaitan dengan tasawuf. Iaitulah untuk membaiki diri kita dan membersihkan hati. Jadi kok mana bersih kalau kita duk anggap orang lain tak pakai? Jadi kotor nampaknya. Tujuan bertasawuf, bertarekat untuk bersih diri dan mendamping diri kepada Allah, dan dapat melazimi, orang panggil maintain lah, istiqamah atas amalan-amalan yang baik. Tujuan yang nombor 1 kali iaitu bersih diri lah. Kalau kotor jauh pada Allah. Bila bersih diri dapat berdamping dengan Allah Ta'ala. Jadi kita bertasawuf, tapi bila kita bertasawuf jadi anggap orang tak pakar, tu kan tasawuf, tang jauh. Jadi tapi ingat, jangan anggap semua gitu. Ini orang-orang yang menyeleweng sahaja, dan mereka menyertai gerakan tasawuf. Mereka sebenarnya mengotorkan nama tarekat dan tasawuf yang begitu suci. Faham? Orang awam tak pakai pokok locong, tak pakai, masuk ngat tasawuf tak pakai, tak negara orang itu gini. Kubas ekor bawa lupa. Hak lain hak molek-molek pun jadi bodoh habis. Ini masalah dia. Tak faham benda tujuan. Dulu negara orang ingat dia ni masuk tarekat lebeknya muka. Tak negara orang, maknanya dia kau jauh daripada Allah. Tak betul tu. Jadi kau orang tasawuf tarekat, kau senyum kan. Kau nampak kita tak pakat, kau nampak orang lain lebih, nak nampak keburukan diri. Dulu tak nampak tujuan nak ngaji suruh nampak. Mana aku tak pakai kali. Tasawuf tu. Orang lain tak kena bukan tasawuf. Tahan sawuf. Berhati-hati. Syaitan lewat dah dia. Dia jerak belaka. Kok mana.
berhati-hati. Dan kita orang awam jangan duduk pukul locong pada gerakan-gerakan tasawuf dan sufi. Nah, kerana seorang dua uduh, kita pergi kata uduh belaka. Nah, padahal barang tu barang molek. Dan bukan saja sesak daripada menyeleweng, daripada sisi tasawuf kok fiqh pun ramai kok. Nah, hanyut kok fiqh, hanyut kok hadis, hanyut kok Quran, punah jahanam habis. Apa pandangan kita untuk hadapi golongan yang tidak mahu menjalankan ajaran Islam sepenuhnya, terutama dalam menjalankan hukum yang berlandaskan Islam? Ni duduk susah ni. Ulama-ulama siang dan malam ni mengajak manusia balik kepada Al-Quran dan Sunnah ni. Tugas dia dah ni. Duduk jalan dah ni, duduk kutip 5 apa semua. Apa dengan kita untuk menangani golongan yang bertindak ganas terhadap golongan yang menjalankan hukum-hukum Islam? Kita rakyat. Macam di Mesir ni, ulama-ulama dia anak tirikan pejuang-pejuang Islam, dizalimi dan sebagainya. Lepas daripada dulu Islam ni dia naik turun. Lepas mana dapat kemenangan hakiki masa Nabi menaklukkan kota Mekah. Lepas tu maju, undur balik, maju mundur. Kita tawakal kepada Allah dengan berusaha bukan lok saja. Untuk memenangkan Islam. Ingat? Dan Allah tanya tak kita menang tak kalah? Tak tanya buat kerja ke tak? Benda tugas kita dalam menolong Islam. Allah kata dah menang ke tak? Tak. Dia pusing apa kan? Dia kat hidup dah tahu pula, duduk bawah pula. Dalam satu hadis Nabi kata, ala inna rahal islami aduru, inna rahal islami dairah. Ketahui olehmu bahawasanya pusingan kemenangan Islam itu dia berputar-putar. Maknanya kadang lek atas menang, kadang lek bawah dizalimi. Faduru ma'al Islam. Kita kena sentiasa bersama dengan Islam walaupun masa kalah. Nampak? Bermakna nak faham daripada hadis ni, dia maknanya kita kena terima. Sekarang dizalimi, ngajar tutup api. Nampak? Orang nyanyi tak tutup api. Ngajar tutup api, tutup 1000 TMB. Itu mihnah, tribulasi dia panggil. Kita teruskan perjuangan. Allah tak tanya menang tak, buat diberi pahala belaka. Kalah pun masuk surga, menang pun masuk surga. Dasar tu kena betul. Soalan seterusnya, kita berhubung dengan berbagai harta pusaka, saya berasa bersalah tertekan kerana telah membahagi harta pusaka ayah saya tanpa upah haji lebih dulu. Minggu lepas Ustaz khabar pembahagian tersebut tidak sah. Bagaimana setahun lepas saya telah tunaikan upah haji arwah ayah saya? Bagaimana pula pandangan Ustaz? Dengar molek bab pusaka. Bila seseorang itu ada harta dan dia mati, bila dia mati, harta tu dikata dinama disebut sebagai tarikatun. Arab panggil tarikatun, tarikah. Kerana panggil trekoh. Marbutah, tarikah. Apa makna tarikah? Tinggalan si mati, harta yang ditinggal oleh beliau, mulah. Kemudian bila ada tinggal, datang satu kewajipan faraid. Ada tinggal, datang satu kewajipan faraid. Membahagikan pula. Wajib bagi. Syarat-syarat sah faraid, mestilah dulu dibayar hutang Allah, nombor 1. Nombor 2, hutang manusia. Nombor 2. Nombor 3, ada baki, baru bahagi sama waris. Dia dah upah haji, dah bayar hutang puasa, hutang nazar ayah dia, bagi dulu, tak sah. Tapi dah oleh kerana jahil, tak dengar, tak ngaji, orang duduk dengan adat orang ngajar, duduk main buah patah buruk. Jahil lah. Bila jahil berlakulah bagi saka, tak bayar lagi hutang Allah. Bila mari dengar, gua ni nak buat? Padang lah. Jawabnya, wajib kena kutip balik berapa jumlah nak buat upah haji. Katakan ada segi hutang tak bayar, orang lain tak ada dah, upah haji 3,000 katakan, maka berapa beradik baru ni bagi saka? 3 kepala. Witok 1,000 seorang. Tiap-tiap seorang wajib beri balik 1,000 seorang. Tak apalah, hak boleh 60,000 tu tak apalah, boleh dalam bank mudah daya waktu beg mula. Tapi wajib kena collect balik 1,000 seorang atas satu kepala. Faham lagi?
pasal puas haji 3,000. Hak ane dakwi dosa besar dan dia makan haram. Nah, kena wi 3,000 puas haji sebagai kafarah daripada kesalahan mereka membahagikan pusaka sebelum dibayar upah haji. Nampak? Sesat masalah. Saya tak faham ungkapan selisih malaikat 44. Apakah maksudnya? Tanya orang hak kata tu. Kita pula tahu kok. Ada sisih malaikat 44. Nah, jawabnya tanya orang hak kata. Orang pernah tanya masalah ni kepada tak silap kepada Ustaz Ismail kamu. Jawab itu kok. Tak ada malaikat 44. Orang pernah tanya masalah ni kepada Mufti Johor. Tak ada malaikat 44 ni. Mari dua dia tubik malaikat 44. Nah, tanya orang tukar kata. Mu ambil dua ni malaikat 44 ni lagu mana? Nah, tanya dia. Ada apa, bagaimana cara bersyukur pada Allah? Ada orang buat kenduri, ada orang sebut alhamdulillah. Syukur ini dia ada dua, ada hakikat syukur, hakikatul syukri, dan lafaz syukur. Macam semayang ni dia ada pekerjaan semayang dan dia ada niat semayang. Lapah niat semayang. Lapah niat mudah sekali. Kita berdiri atas tikar semayang, usalli fardhu isya'i arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Tu lapah. Nak bermakna orang tu nak semayang lah pada goliknya. Tak ada orang dia duduk berdiri tu usalli burma. Nah, dan semayang yang sebenarnya iaitulah takbir, qiyam, Fatihah, rakaat, sujud dan seterusnya. Maka begitu juga syukur. Lafaz syukur alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah tu lafaz. Tapi hakikat syukur kita gunakan segala nikmat yang Tuhan beri untuk membalas jasa Allah. Ataupun untuk agama. Itu panggil orang ni bersyukur. Allah beri dia mata, maka tanda syukur bukan saja alhamdulillah. Dia tengok mata tu orang ngajar, tengok hadis. Maka dia syukur nikmat mata. Tapi tak tengok maknanya duk tengok orang puang, tak pergi surah, tak tengok Quran, tengok apa hutang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang tak ingin nikmat syukur mata. Tuhan beri dia harta, sebagian diinfak fi sabilillah, dia telah syukur nikmat harta. Bukan dengan lapah sahaja. Lapahnya hanyalah sebagai sebutan untuk menterjemahkan akan amalan. Sama macam orang bertaubat, dia tak kata aku taubat, tapi menyesal, berhenti buat dan berazam tak buat. Bertaubat. Dah sunat pula kata lapah, sunat lah lapah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bolehkah kita terima wang ihsan? Ada orang kata tidak boleh terima wang ihsan sebab dalam negara kita ada hasil arak dan judi dan rokok. Jawabnya, boleh tak boleh tu kediang lah. Tapi dia kata wang ihsan tu daripada wang judi. Bukan. Wang ihsan ni adalah wang royalti minyak negeri Terengganu. Nampak? Royalti minyak. Menteri Besar Terengganu sign. Nampak? Menerima royalti 5% setahun daripada hasil minyak negara. Tengku Razali sign bagi pihak Menteri Keuangan. Ada dalam buku kan. Gambar apa semua. Bukan ihsan, tapi dipolitikkan jadi wang ihsan. Ambil duit ni bukan duit judi, duit minyak. Nanti fakta ni tak kena. Bukan duit judi, duit minyak. Duit minyak ni halal lah. Seorang anak kahwin lari, tinggal keluarga kerana ayah dia tak setuju dengan pilihan ni. Ayah dia kata, kalau mu tidak ikut aku, putus hubungan kita. Siapa yang berdosa? Anak berdosa. Tak pergi buat gitu siapa jadi pokok pelanda keluarga. Jadi besar pilihan kita pula. Kenal lelaki 3 bulan tak nampak mak ayah. Pak mana jahat? Mak ayah kita lah macam kena mampu cari fitih. Nyamuk sekor ketik tu bit luar jalan cari buat nyamuk. Aku sebelah malam kerak kedar, buka pula kedar, buka nyamuk ngak, buka kawan tu. Kena datang 2 minggu. Dah dengar dah kata mak. Tu jahat tu ni. Sakit ni. Sakit hati tidak
terperi, ibarat kuda yang hampir mati. Ini pula Wang Ihsan datang kembali, tanya JKK, dia buat tak reti. Patung payah kau nak jawab Apakah hukum kita semayang fardu berimankan orang yang semayang sunat? Kita tak tahu dia semayang sunat. Tolong jelaskan. Berlaku khilaf, perselisihan pendapat ulama-ulama fiqh dalam masalah ini. Nah, walau bagaimanapun sebahagian daripada ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i mengatakan sah semayang fardu di belakang orang yang semayang sunat. Tersebalah dah. Jadi ada perbezaan pendapat ulama. Apakah hukum menceraikan isteri kita isteri sedang mengandung? Hukumnya, kalau benarlah lapahnya, maka jatuh talak. Jatuh talak. Sedang mengandung, sahih mengandung, dipanggil talak tu sunni. Jelas molek. Kerana ada anak dah. Yang haramnya, kita jimak dah. Tak tahu mengandung ke tak, esok cerai. Tu haram dan jatuh talak. Tapi kalau sahih dah hamil, pregnant mengandung, maka tidak haram lagi dan jatuh talak. Apakah hukum berbekam? Betulkah ada orang kata berbekam lebih mujarab daripada makan obat? Bolehkah Ustaz cerita sikit Nabi kita berbekam pada zaman itu? Ada orang mempertikaikan hukum berbekam. Dia kata hadis-hadisnya adalah hadis dhaif. Kita jawab, bukan kita lah, kita telah ambil jawapan ulama-ulama. Ditakdirkan bahawasanya memang hadis-hadis berbekam itu hadis dhaif. Boleh tak kita amal? Boleh, khabar sama-sama dah. Tetapi yang sebenarnya hadis-hadis berbekam adalah hadis sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud dan beberapa orang lagi. Hadis sahih. Imam Bukhari Muslim ada 2 hadis. Imam Muslim ada 1 hadis bab berbekam. Jadi kita sebutlah hal lain. Hadis ni hadis sahih. Jadi dia kata betul tak perubatan ni mujarab daripada berubat. Bukan mana mujarab pada makan obat. Hadis-hadisnya lebih kurang begini bunyi. Hak teks Arab kita lupa. 3 perubatan yang sangat mujarab. 3 perubatan. Yang pertama madu. Yang kedua hijamah berbekam. Yang ketiga kai ni buat dengan api, besi ni kenakan pada benda hak sakit, bakar besi penuh atas tu. Maka hak 2 ni aku suka, hak 1, yang ketiga aku tak suka. Banyak hadis-hadis sahih lebih kurang gitulah lapahnya, nampak, walaupun daripada sumber yang berlainan. Maknanya 3 jenis perubatan ni hebat. Bukan hak lain tak baik dengan kehendak Allah, tapi 3 ni hebat. Yang pertama dengan madu. Madu memang mujarab lah. Banyak penyakit lah. Madu lebah. Yang kedua berbekam, hijamah. Nampak? Yang ketiga kai, dengan besi, besi panas kenakan. Hal 3 ni aku tak suka, pasal ini amalan orang-orang kafir. Walaupun hebat berbekam, berobat dengan besi panas tapi oleh kerana banyak orang majusi duk minat, duk berakhir, jadi Nabi tak suka lah. Nabi tinggal 2 tu umat dia, madu dan berbekam. Dan ada hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW ini diberitahu oleh malaikat kata sampaikan pada umatmu supaya mereka itu berbekam kerana banyak kelebihan. Jadi hadis ni hadis sahih. Sakit hati tidak terperi, ibarat kuda yang hampir mati. Wang Ihsan datang kembali, tanya JKK, dia buat tak reti. Tak reti nak jawab kita. Ni Pasha Sanda minat ke ustaz. Ali Bahno boleh ke Tok Imam. Pok-pok ni sama-sama dah betak, katok kepala dengan buluh lemang. Wallahu a'lam. Lepas tu tak ada dah minggu depan tau. Lepas tu kita tukar tu kan, boleh tukar hari Sabtu. Tak jadi Sabtu, kuliah pagi subuh.
Satu boleh tak? Boleh. Jadi kuliah subuh bulan Ramadan, hak malang jadi subuh. Nampak? Kitab sama je. Kitab sama je. Subuh satu. 4 kali dah insya-Allah bulan Ramadan. Hak ni Ramadan tak? Ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan jadi pagi Sabtu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi